Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu. Negeri sejahtera, Perlis maju. Dan salam #09Educators. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu secara dalam talian menerusi program Kapsul SPM 2021 Anjuran Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Saya, Cikgu Nur Hasmi binti Abdul Ghani dari Sekolah Menengah Agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah Arau Perlis akan bersama-sama rakan guru untuk berkongsi maklumat berkait format instrumen SPM mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, khusus untuk kertas 2 bahagian A, kod kertas 1103 Palang 2. Burung tempua diburu aduka, terbang tinggi di tepi kali. Majlis bermula, tirai dibuka, moga diiring restu ilahi. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita melihat format instrumen SPM mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu kertas 2 yang akan dibincangkan. Baiklah, kita pergi kepada format instrumen SPM mulai tahun 2021 mata pelajaran Bahasa Melayu 1103. Kita melihat yang pertama, jenis instrumen, iaitu ujian bertulis 1103 Palang 2. Untuk kertas 2, kita ada jenis item, iaitu 2. Yang pertama, subjektif respon terhad dan yang kedua, subjektif respon terbuka. Subjektif respon terhad ini bermaksud soalan berdasarkan petikan, manakala subjektif respon terbuka lebih kepada bahagian pemahaman. Untuk bilangan soalan, kita mempunyai 3 bahagian untuk kertas 2, iaitu bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, mengandungi 5 soalan dan merangkumi 35 markah. Yang kedua, bahagian B, soalan pemahaman, mempunyai 3 soalan dan memperuntukkan 35 markah. Manakala yang ketiga, iaitu bahagian C, soalan rumusan, hanya 1 soalan, memperuntukkan 30 markah. Jadi bilangan keseluruhan soalan ialah 9 soalan. Calon-calon perlu menjawab kesemua 9 soalan yang disediakan. Untuk jumlah markah pula, bahagian A memperuntukkan 35 markah, bahagian B 35 markah dan bahagian C 30 markah dan jumlahnya ialah 100 markah. Jika dilihat untuk format KBSM sebelum ini, markah untuk kertas 2 iaitu 110 markah. Baiklah, seterusnya kita melihat format yang seterusnya berdasarkan konstruk. Okey, konstruk merujuk kepada aspek yang ditaksir. Okey, untuk kertas 2 ini, cikgu-cikgu, perkara yang diutamakan ialah kemahiran membaca selaras dengan matlamat KSSM. Dalam kemahiran ini, calon-calon boleh memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Calon-calon juga, untuk konstruk juga dilihat berdasarkan pengetahuan sistem bahasa dan nilai. Baik, kita pergi kepada tempoh ujian. Tempoh untuk kertas 2 ialah
2 jam 30 minit. Manakala cakupan konteks pula mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Kita pergi pula kepada aras kesukaran. Terdapat 3 seperti biasa, iaitu aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Dan nisbahnya 5-3-2. Untuk kaedah penskoran pula, untuk kertas 2 ini ada 2 kaedah penskoran, iaitu secara analitik dan juga secara holistik. Secara analitik ini bermaksud secara analisis ataupun kita kata penskoran adalah berdasarkan skema pemarkahan yang diberikan. Manakala holistik pula secara menyeluruh. Baik, kita melihat sekali lagi untuk kertas 2 yang dikatakan 3 bahagian tadi. Kita lihat satu persatu, cikgu-cikgu. Baik, untuk bahagian A, kita melihat sistem dan aplikasi bahasa yang memperuntukkan 35 markah. Jadi saya terangkan sekali lagi soalan-soalan dalam bahagian A ini, iaitu soalan pertama dalam bentuk soalan morfologi, soalan kedua sintaksis, soalan ketiga soalan penyuntingan, soalan keempat soalan bahasa Melayu standard dan soalan kelima soalan peribahasa. Untuk bahagian B pula, soalan pemahaman, ada 3 soalan, soalan 6 hingga 8, di mana soalan 6 untuk petikan umum, soalan 7 untuk petikan sastra dan soalan 8 untuk novel. Baik, untuk bahagian C pula, soalan rumusan merangkumi 30 markah dan hanya ada 1 soalan sahaja, iaitu soalan 9. Baik, cikgu-cikgu, hari ini saya ditugaskan untuk memperingatkan kembali bahagian A kertas 2 SPM 2021. Baik, kita melihat sistem dan aplikasi bahasa. 5 soalan yang diperuntukkan, iaitu soalan morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan juga peribahasa. Baik, ini antara perkara penting yang kita perlu utamakan untuk bahagian morfologi, cikgu-cikgu. Yang pertama, jumlah markah untuk bahagian morfologi ini 35 markah untuk 5 soalan. Yang kedua, boleh diubah suai markah dalam setiap ceraian. Setiap ceraian ini bermaksud soalan 5 soalan yang telah disediakan. Yang ketiga, cadangan masa yang telah diperuntukkan ialah 45 minit. Baiklah cikgu-cikgu, kita perlu latih pelajar supaya tetap dengan masa yang telah diperuntukkan agar para pelajar tidak mengalami masalah kekangan masa. Baik, kita lihat satu persatu untuk bahagian morfologi. Yang pertama, cikgu-cikgu, pelajar dalam soalan ini, calon-calon perlu menyenaraikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan arahan soalan yang berkaitan petikan atau bahan yang diberi mengikut tema. Dan yang kedua, calon perlu membina ayat berdasarkan arahan soalan yang berkaitan dengan petikan atau bahan yang diberi mengikut tema. Yang ketiganya, panjang petikan atau bahan yang disediakan antara 50 hingga 80 patah perkataan.
Perlu ingat, yang keempat, calon-calon perlu membina ayat sendiri. Tekankan kepada calon agar tidak boleh mengambil ayat dalam petikan atau dalam keseluruhan kertas soalan. Seterusnya, jumlah ayat yang dibina bergantung pada arahan dalam soalan. Dan jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan. Dan yang terakhir, bentuk skema pemarkahan adalah secara analitik. Perkara penting dalam penyediaan soalan ya cikgu-cikgu, kita perlu merujuk standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP. Cikgu-cikgu, kita kena ingat DSKP merupakan satu dokumen yang kita perlu pegang untuk format KSSM ini. Yang kedua, pemilihan petikan atau bahan adalah berdasarkan tema yang terdapat dalam DSKP. Kita ada banyak tema dalam DSKP dan perlu dibincangkan untuk kepentingan para pelajar kita. Baiklah, saya paparkan untuk tata bahasa. Bagaimana kita nak menyediakan soalan dan juga untuk kita buat perbincangan dengan para pelajar kita. Kita hendaklah merujuk DSKP dan juga merujuk dokumen penjajaran kurikulum yang telah diberikan. Jadi saya sediakan secara ringkas untuk soalan morfologi. Kita lihat dokumen penjajaran kurikulum, iaitu untuk tata bahasa tingkatan 4. Kita melihat para pelajar akan belajar bentuk kata 5.1.1, iaitu kata tunggal dan juga kata majmuk. 5.1.2 kata terbitan, 5.1.3 kata ganda dan juga akronim. Para pelajar juga akan belajar golongan kata ya cikgu-cikgu. 5.21 untuk kata nama, 5.22 untuk kata kerja, 5.23 untuk kata adjektif dan 5.24 untuk kata tugas. Manakala di tingkatan 5, para pelajar akan mempelajari bentuk kata juga, iaitu 5.11 kata tunggal dan kata majmuk, 5.12 kata terbitan, 5.13 kata ganda dan akronim, dan 5.21 golongan kata. Baiklah, tentu cikgu tertanya-tanya apakah yang saya buat, yang saya kurungkan KA dan KT dalam slide pembentangan ini. KA merujuk kepada kandungan asas, manakala KT kandungan tambahan yang kita lihat dalam dokumen penjajaran. Baik, kita pergi pula kepada soalan, contoh soalan bahagian morfologi, soalan 1. Baiklah, untuk soalan ini cikgu-cikgu, kita perlu menekankan kepada pelajar agar yang pertamanya, pelajar perlu membaca soalan, membaca arahan soalan terlebih dahulu sebelum mereka menjawab soalan. Kita latih para pelajar kita untuk menganalisis soalan cikgu-cikgu. Baik, contohnya, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Di sini cikgu-cikgu kita lihat senaraikan 2 kata kerja. Itu adalah arahan pertama dan 2 kata adjektif. Jadi pelajar perlu menyenaraikan.
Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri dengan setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Jadi kita lihat untuk soalan ini dua perkara yang perlu pelajar buat, iaitu yang pertama menyenaraikan dan yang kedua membina ayat. Okey, ingatkan juga para pelajar supaya membaca soalan sampai habis kerana kita khuatir para pelajar membaca separuh soalan saja. Dan yang terakhir, ayat terakhir soalan, anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan dan menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Baiklah cikgu-cikgu, ingat sekali lagi kita tekankan kepada pelajar untuk membaca soalan. Kerana kita tahu kertas 2 ini kemahiran membaca diutamakan. Kita lihat pula untuk soalan contoh yang kedua, masih lagi soalan pertama morfologi. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Jadi ada dua perkara sama seperti tadi. Okey, ada dua perkara, iaitu yang pertama menyenaraikan 3 kata majmuk dan yang kedua membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan. Perlu kita tekankan kepada para pelajar. Baik, kita melihat markah. Okey, seperti yang diperkatakan sebentar tadi, okey, markah untuk bahagian morfologi ni boleh berubah. Okey, baik, jadi kita lihat. Okey, soalan yang satu tadi 8 markah diperuntukkan. Tetapi melihat soalan 2, 6 markah yang diperuntukkan. Ini membuktikan bahawa markah untuk soalan bahagian A ini boleh berubah mengikut ceraiannya. Selesai sudah soalan 1, iaitu soalan morfologi. Jadi, kita akan pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan kedua bahagian sintaksis. Sebelum masuk bahagian sintaksis, saya berharap cikgu-cikgu jelas untuk penerangan sebentar tadi. Kita melihat pula untuk bahagian sintaksis yang pertama. Kita lihat skop item atau soalan. Antaranya susunan ayat, binaan ayat, ragam ayat merangkumi subjek predikat, pola ayat, ayat susunan biasa, ayat songsang, ayat aktif, ayat pasif, cakap ajuk, cakap pindah dan lain-lain. Yang kedua, soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema. Apa maksud soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema? Kita akan melihat sebentar lagi apabila kita memaparkan soalan, contoh soalan untuk bahagian ini. Seterusnya, panjang petikan atau bahan. Untuk soalan sintaksis ini antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jumlah soalan bergantung pada arahan dalam soalan. Jumlah markah pun sama cikgu-cikgu. Jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Dan yang terakhir, bentuk skema pemarkahan ialah secara analitik. Baik, kita melihat pula untuk soalan ini kita merujuk
pada bahagian aspek tata bahasa. Saya sediakan tata bahasa tingkatan 4 dan juga tata bahasa tingkatan 5 untuk bahagian sintaksis. Jadi kita lihat 5.31 untuk tata bahasa tingkatan 4 merangkumi frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. 5.32 ayat dasar. 5.3.3 ayat tunggal, susunan biasa, ayat tunggal, susunan songsang dan juga ayat majmuk. Dan yang terakhir untuk tata bahasa tingkatan 4, 5.3.4 iaitu jenis-jenis ayat yang ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan. Baik, kita melihat pula tata bahasa tingkatan 4, cikgu-cikgu. 5.3.1 frasa dalam pelbagai laras bahasa. 5.3.2 ayat terbitan. 5.3.3 ayat majmuk dan 5.3.4 ragam ayat. Jadi kita melihat ada persamaan di untuk kandungan dalam tata bahasa tingkatan 4 dan juga tata bahasa tingkatan 5. Baik, jelas ya cikgu-cikgu? Sekarang kita melihat pula contoh soalan untuk bahagian sintaksis soalan kedua. Baik, kita membaca arahan seperti biasa. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Ingatkan pelajar, selalu ingatkan pelajar cikgu-cikgu, jangan bagi mereka leka. Baik, kita lihat. Dalam petikan tersebut, sudah ada ayat yang bergaris. Sudah ada ayat yang bergaris. Bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja, iaitu ayat susunan biasa, dan calon perlu menukarkan ayat tersebut kepada ayat bersusunan songsang. Inilah yang dikatakan tadi cikgu-cikgu, yang dikatakan bahawa soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema. Sudah diberikan ayat yang telah digariskan dalam soalan. Itu yang dimaksudkan dengan pernyataan tadi. Baik, kita lihat pula untuk soalan sintaksis contoh 2. Berdasarkan petikan di bawah, bina 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Cikgu, tengok ya. Dah diberi kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Jadi pelajar perlu cari mana frasa yang berhuruf condong, barulah mereka boleh membina 6 ayat tanya yang dikehendaki dalam soalan. Baik, untuk soalan ini 6 markah diperuntukkan. Sama dengan contoh soalan 1, juga 6 markah yang telah diperuntukkan. Baik, kita lihat pula soalan sintaksis contoh ketiga. Kita baca soalan cikgu-cikgu. Berdasarkan petikan di bawah, kenal pasti dan tulis subjek dan predikat dan yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih seperti yang berikut. Subjek, predikat. Jadi pelajar perlu mengenal pasti dan menulis subjek dan predikat
yang lengkap. Okey. Baik. 6 markah juga untuk soalan sintaksis contoh yang ketiga. Baik, jadi cikgu nampak berdasarkan soalan itu, soalan tadi, soalan 1, contoh 2 dan contoh 3, okey, ada dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah dinyatakan di bahagian dalam jadual tadi, dalam penerangan saya sebentar tadi. Baik, selesai untuk soalan nombor 2, iaitu soalan sintaksis. Kita beralih pula soalan bahagian penyuntingan, iaitu soalan nombor 3, cikgu-cikgu. Baik, untuk soalan penyuntingan. Okey, soalan mengikut teks tunggal, teks bersambung atau teks pelbagai. Boleh soalan-soalan tersebut boleh hadir dalam bentuk petikan, dialog, iklan, kad ucapan dan lain-lain. Yang keduanya, panjang petikan atau bahan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Dan yang ketiga, jenis kesalahan yang diuji, ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dan lain-lain. Jumlah kesalahan bahasa bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Jumlah markah pula tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Dan yang terakhir, bentuk skema pemarkahan ialah secara analitik. Baik, kita terus melihat contoh soalan cikgu-cikgu untuk bahagian penyuntingan soalan nombor 3. Baik, kita baca sama-sama soalan. Dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa, manakala petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap petikan, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan. Anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Jadi, inilah kepentingan membaca arahan soalan. Jadi, kita lihat untuk contoh 1 ini ada 2 petikan. Petikan pertama ada 6 kesalahan. Petikan kedua ada 5 kesalahan. Jadi, calon-calon perlu menyenaraikan kesalahan tersebut dan membetulkan kesalahan-kesalahan itu. Jadi, kita lihat bahan 1, petikan 1. Okay, ada 6 markah. Jadi, apa yang diperkatakan tadi, jumlah markah adalah bergantung kepada soalan. Jadi, soalan 6 kesalahan bahasa, markahnya 6 markah. Dan kita lihat petikan 2. Okey, soalan nak 5 kesalahan bahasa, markah yang diperuntukkan 5 markah. Okey, itu untuk soalan penyuntingan. Di contoh yang pertama ini, kita diberikan 2 petikan dalam 1 soalan. Kita melihat lagi soalan yang kedua. Mungkin ada perbezaan. Okey, soalan 3, penyuntingan contoh yang kedua. Petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Cikgu, nampak tak? Ada arahan yang menyatakan bahawa anda
tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan. Jadi minta pelajar baca soalan. Kalau soalan kata tidak boleh lebih, jadi pelajar tidak boleh menulis menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan. Kita melihat markah. Okay, markah untuk soalan contoh kedua ini 13 markah. Okay, soalannya menginginkan pelajar calon menyenaraikan 13 kesalahan dan markah yang diperuntukkan ialah 13 markah cikgu-cikgu. Baik, selesai pula soalan ketiga, iaitu soalan penyuntingan. Alhamdulillah, kita dah hampir sampai pertengahan. Baik, seterusnya kita teruskan untuk soalan keempat, iaitu Bahasa Melayu Standard, cikgu-cikgu. Kita melihat untuk Bahasa Melayu Standard, pelajar perlu menukarkan bahan teks klasik atau lama kepada Bahasa Melayu moden. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk skema pemarkahan adalah secara holistik, iaitu secara menyeluruh. Yang ketiga, bahan diambil daripada teks Komsas tingkatan 4 dan 5. Ingat ya cikgu-cikgu, kita ada 2 sahaja teks Komsas di tingkatan 4 dan 5, iaitu tingkatan 4 antologi kulit kijang dari jaket kijang dari Istanbul, iaitu prosa tradisional kepimpinan melalui teladan. Dan yang di tingkatan 5, prosa burung terbang dipipiskan lada. Baik, untuk seterusnya, panjang petikan atau bahan antara 50 hingga 60 patah perkataan. Jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Jadi cikgu-cikgu perasan, soalan 1 hingga soalan 4, jumlah markahnya tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Baik, melihat perkara penting yang kita perlu tahu, iaitu kenal pasti. Ingatkan para pelajar supaya mengenal pasti bahasa klasik dalam ayat. Ya cikgu-cikgu, kenal pasti bahasa klasik dalam ayat. Itu yang pertama. Ini untuk teknik lah. Kita perlu ajar pelajar-pelajar kita, calon-calon kita sedikit teknik untuk menjawab soalan Bahasa Melayu Standard ini. Untuk soalan Bahasa Melayu Standard ini ialah soalan baharu untuk format KSSM. Sebelum ini untuk format KBSM tiada soalan Bahasa Melayu Standard, kita hanya ada soalan bahagian pemahaman Komsas. Baik, yang kedua, pelajar perlu diingatkan supaya susunan ayat perlulah dikekalkan. Yang ketiga, calon tidak perlu mengubah bentuk dan maksud asal petikan ataupun bahan. Contohnya, cakap ajuk tidak ditukar kepada cakap pindah. Seterusnya, bahasa istana tidak boleh diubah. Ingatkan para pelajar kita. Yang kelima, tanda baca perlu dikekalkan. Dan yang keenam, nama watak dan kata ganti nama diri juga dikekalkan. Baik, kita melihat contoh soalan Bahasa Melayu Standard. Baca petikan Bahasa Melayu Klasik di bawah dengan teliti. Kemudian, tulis semula petikan tersebut dalam Bahasa Melayu Standard
tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Baik, kalau kita lihat ya, cikgu-cikgu dalam soalan tersebut, maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Okey, maksud tadi, okey, setelah penerangan saya tadi, pelajar tidak boleh mengubah susunan ayat. Pelajar perlu kekalkan. Tanda baca pun kekalkan. Sekiranya ada pembuka dan pengikat kata dalam bahasa Melayu standard, pembuka dan pengikat kata tadi mesti dikekalkan. Tanda baca, tanda soal mesti dikekalkan. Ingatkan para pelajar kita, cikgu. Baik, untuk soalan 4 ini, untuk soalan contoh ini diberikan 6 markah. Baik, jadi kita lihat dalam bahasa Melayu standard ini, dalam contoh ini, kita nampak markah penggunaan perkataan markah bahasa Melayu klasik. Perkataan penggunaan penjurit bahasa Melayu klasik. Jadi kita latih pelajar kita. Ingat cikgu-cikgu, untuk soalan 4 ini, kita hanya ada 2 sahaja teks Komsas kita. Jadi mudah untuk kita bimbing pelajar kita untuk dapatkan, untuk dapat menjawab soalan 4 ini. Sebab kita ada 2. Memang pimai soalan itu sahaja yang 2 prosa itu sahaja yang ditaksir. Okay. Jadi dah selesai soalan keempat, iaitu bahasa Melayu standard. Okey, kita sudah sampai di ambang untuk pengakhiran. Baiklah, kita melihat soalan yang terakhir, iaitu soalan peribahasa, cikgu-cikgu. Soalan peribahasa ini sama dengan soalan KBSM pun ada soalan peribahasa. Baik, jadi kita melihat peribahasa Melayu, penelitian makna dan nilai. Jadi kita lihat yang pertamanya, untuk soalan peribahasa ini terdapat pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk soalan boleh diberikan dalam soalan 5 ini, iaitu peribahasa. Soalan boleh datang dalam bentuk gambar, dalam bentuk situasi, dalam bentuk karikatur, dalam bentuk dialog, bentuk ilustrasi, petikan dan sebagainya, cikgu-cikgu. Jadi kita kena cari pelbagai bahan untuk calon-calon kita sebagai latihan untuk mereka. Jadi kita kena pelbagaikan bahan kita, pelbagaikan bentuk soalan peribahasa ini. Kita tahu, untuk peribahasa ini kita perlukan latihan. Sebab peribahasa ini perkataan-perkataan lama, yang dituturkan oleh nenek moyang kita, yang pelajar kita tentulah kurang menggunakan peribahasa pada zaman ni lah. Yang kedua, panjang petikan atau bahan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Yang ketiga, jumlah peribahasa bergantung pada arahan dalam soalan. Dan jumlah markah tidak tetap, ya cikgu-cikgu, bergantung pada kehendak soalan. Yang diperkatakan tadi, dalam 5 soalan ini, 35 markah yang diperuntukkan dan markah setiap ceraian itu boleh berubah. Ya. Baiklah, kita lihat peribahasa, cikgu-cikgu. Tengok. Ada simpulan bahasa, ada pepatah, ada perumpamaan, ada bidalan dan juga kata hikmat.
Jadi kita kena bagi tahu pelajar-pelajar kita. Okey, dalam peribahasa ni banyak anak-anak dia. Okey, saya selalu cakap dekat pelajar saya, peribahasa tu mak, yang lain tu anak. Jadi bila sebut nak soalan itu nak peribahasa, jadi merangkumi simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan, bidalan, juga kata hikmat. Baik, kita melihat contoh soalan peribahasa. Okey, contoh yang diberi dalam bentuk dialog, cikgu-cikgu. Dalam bentuk dialog. Jadi kita baca soalan sama-sama. Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa sahaja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Jadi, nampak di situ ada 2 arahan yang diberi. Yang pertama, pelajar perlu senaraikan 2 peribahasa, cikgu-cikgu. Kemudian, mereka perlu beri peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Baiklah, kita lihatlah. Okey, kita lihat soalan ini. Datuk Ismail, Kamal, kawasan perumahan kita akan mengadakan gotong royong pada hari Sabtu ini. Kamu datang ya, ajak anak-anak sama. Maaflah Datuk, saya ada hal lain. Sebagai penduduk, kita mesti saling bekerjasama untuk menjaga kawasan perumahan kita kerana berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nampak tak? Peribahasa telah disediakan. Jadi minta pelajar kita garis untuk menjawab. Barulah tugas yang dilakukan itu dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. Betul, Datuk. Saya setuju bahawa kita saling memerlukan seperti aur dengan tebing. Jadi, nampak? Okey, peribahasa yang kedua. Seperti aur dengan tebing. Dalam hidup bermasyarakat. Tapi kami sekeluarga akan pergi menziarahi kakak saya yang sakit di hospital pada hari Sabtu ini. Suaminya pun baru sahaja meninggal dunia. Oh, saya bersimpati atas penderitaan yang ditanggung oleh kakak awak. Sudah jatuh, ditimpa tangga. Ada lagi peribahasa yang ketiga. Jadi ada 3 peribahasa. Soalan minta pelajar senaraikan 2 sahaja. Itu tugasan pertama, senaraikan, dan tugasan yang kedua, mereka perlu memberikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir maksud dengan peribahasa tersebut. Jadi pentingnya cikgu-cikgu saya ingatkan lagi sekali supaya kita sentiasa ingatkan pelajar untuk membaca arahan soalan dengan teliti. Baik, kita melihat contoh soalan yang kedua. Dalam bahagian peribahasa ini, soalan nombor 5. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Baiklah, jadi kita lihat. Soalannya, dalam soalan ini diberikan situasi. Pelajar perlu nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi. Kalau tadi dah diberikan peribahasa, diminta untuk senaraikan. Jadi contoh yang kedua diberi dalam bentuk situasi. Jadi pelbagaikan cikgu, pelbagaikan soalan untuk para pelajar kita supaya mereka ada pengalaman untuk menjawab soalan-soalan
peribahasa. Jadi markah untuk soalan ini 6 markah. Baiklah. Okey, sudah kita punya program kapsul untuk bahasa Melayu kertas 2 sudah hampir tamat. Okey, berakhirlah tugasan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah cikgu-cikgu. Apa yang kita boleh lihat di sini? Okey, untuk kertas 2 ini, okey, kita perlu penting untuk mengingatkan pelajar supaya membaca soalan, dan kita perlu membuat latihan bersama-sama dengan pelajar kita supaya mereka dapat menjawab dengan lebih baik. Jadi dengan berakhirnya penerangan soalan peribahasa tadi, maka selesai tugasan saya pada hari ini untuk mengingatkan kembali format instrumen SPM mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu kertas 2 bahagian A. Semoga dengan perkongsian yang serba sedikit ini dapat membantu kita dalam usaha memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita, cikgu-cikgu. Marilah kita sama-sama menimba ilmu sebanyak yang mungkin demi mempersiap diri kita menghadapi pelbagai cabaran pada hari ini, terutamanya pada musim pandemik ini. Okey, saya suka dengan rangkai kata ini. Kekuatan tidak datang daripada kemampuan fizikal, sebaliknya datang daripada semangat yang tidak pernah mengalah. Kita cikgu, kita tanamkan dalam diri kita supaya tidak pernah mengalah, tidak pernah terkilan, tidak pernah kecewa untuk mendidik anak-anak kita. Insya-Allah mereka akan memperoleh kejayaan yang cemerlang. Baiklah, sampai di sini saja. Yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah semoga kerja buat kita akan mendapat keberkatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.